Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasyaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amma ba'd. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita merafakkan syukur yang amat tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala telah memilih kita pada pagi ini untuk berada di hadapan TV, untuk kita sama-sama mendapat ilmu. Dan sebenarnya orang yang sanggup berada dalam majlis ilmu, orang yang sanggup menonton siri-siri ilmu, maka inilah orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi yufaqihu fid-din." Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maknanya, sesiapa yang Allah mahu dia menjadi manusia yang baik, menjadi manusia beriman, manusia bertakwa, manusia yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pilih ia sebagai manusia yang faham terhadap agama. Ini yang paling penting. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini mari kita lihat sedikit bagaimanakah manusia yang mereka ini faham agama lantas merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebutkan bahawa manusia ini perlu ada al-khauf war raja, kata Imam Ghazali. Dua perkara, al-khauf takut, war raja harap. Dia tidak takut saja, harapnya tidak ada. Dia berbeza dengan makhluk Allah SWT. Kita takut setakut-takut mungkin. Kita takut dengan buaya, kita takut dengan harimau, kita takut setakut-takut mungkin. Dan takut kepada Allah Ta'ala, takut yang jenis harap. Sebab itu kita takut dengan Allah Ta'ala, kita berharap dengan Allah Ta'ala. Antara lain harapan kita agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kita takut Allah Ta'ala agar Allah SWT selepas itu minta Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Kita takut dengan Allah SWT agar Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kuburnya. Seterusnya Allah Ta'ala letak kita dalam syurga. Jadi orang-orang yang takut pada Allah SWT inilah adalah merupakan orang yang cukup berjaya. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan, "Fala takhshawhum wakhshawni." Kamu jangan takutkan mereka. Kamu jangan takutkan pada musuh-musuh kamu. Kamu jangan takut pada berbagai-bagai perkara lain. Tapi wakhshawni, takutlah kamu kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pernah Khalifah atau Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu pada suatu ketika Utsman mengenangkan bahawa manusia ini akan mati, Utsman mengenangkan bahawa manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan atas muka Allah Subhanahu wa taala ni. Utsman menangis sehebat-hebatnya hingga basah janggut Utsman. Sedang penonton, janggut Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ni bukan macam janggut kita, janggut sejemput, tidak. Sebab janggut para sahabat ni dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia duduk di belakang, dia nampak janggut itu. Itu hebatnya. Tapi Sayyidina Utsman sampai basah janggut. Kerana sedih, takut dengan Allah Ta'ala, takut dengan azab Allah Ta'ala. Ini Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Barangkali kita tidaklah menangis kerana itu, dan kita menangis kerana lain. Jadi insya-Allah dalam paparan kita pada pagi ini, sidang penonton, saya nak sebutkan tanda-tanda. Sebab orang yang takut Allah Ta'ala, dia ada tanda dia. Begitu juga orang takut dengan benda lain, takut dengan berbagai, dia ada tanda dia. Tanda takut dengan Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana yang telah disebut oleh Abu Al-Lais, dia menceritakan, kata dia takut kepada Allah Ta'ala ini tanda pertama, nampak manusia itu. Yang pertama sekali Abu Al-Lais kata, orang yang takut dengan Allah, dia nampak dari segi percakapan dan ucapan dia. Ini orang takut Allah Ta'ala. Nampak segi cakap dia tu. Contohnya lah, kita berhadapan dengan orang-orang yang kita gerun, yang kita takut. Kita berhadapan dengan bos barangkali, kita tak cakap sesedap mungkin. Dengan panggilan pun kita tak panggil aku, engkau. Tak. Kita istilahkan satu sebutan yang baik.
kita letakkan satu panggilan yang hebat, panggilan istimewa. Sebab itu orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala ini cakap dia tu. Kita nampak bagaimana takutnya dengan Allah SWT. Artinya, saya nak sebutkan gini, di sini, bahawa manusia yang menahan, yang mencegah tutur katanya daripada menyakiti ataupun daripada perkara yang boleh mendatangkan dosa pada Allah SWT. Jauh dia nak mengatakan terhadap ketidaktahunya Allah Subhanahu wa taala. Jauh dia nak katakan bahawa terhadap apa yang Allah Taala turunkan itu tidak begitu sesuai lagi untuk kehidupan ini. Jauh sama sekali. Sebab apa dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini orang takut. Orang takut, dia memang cakap, dia berjaga-jaga dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis baginda, kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Nih, orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, yakin pada Allah, yakin tentang azab hari akhirat nanti, dia cakap baik-baik, cakap elok, cakap lembut, dan tidak pun kalau dia diam saja. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, saya nak terangkan lebih lanjut lagi, tapi bukan waktu ini. Dan insya-Allah kita bertemu selepas ini untuk kita jelaskan rupa gambaran manusia yang takut kepada Allah. Insya-Allah bertemu lagi. Berbalik kita pada gambaran bentuk manusia yang takut dengan Allah Ta'ala. Tadi saya terangkan bahawa ada indikator, penunjuk kepada orang yang takut Allah Ta'ala. Artinya jaga tutur katanya, jaga lidahnya. Orang yang takut Allah Ta'ala, antara lain tutur kata bukan saja dia tidak menuturkan yang tak baik. Bukan saja dia tidak menuturkan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Bahkan lidahnya sentiasa basah dalam menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka lisanan ratban bizikrika wa qalban maf'uman bisyukrika. Allah Ta'ala kata, ya Allah, jadikan untuk aku, ya Allah, lisanan ratban bizikrika, lidahku ini Allah basah dalam menyebut namamu. Artinya lidah manusia bukan mengalunkan irama-irama yang tak tentu hala. Kita kadang-kadang duduk saja-saja kita bersiul, menyanyikan lagu-lagu sensasi. Itu yang kita seronok. Tapi sebenarnya orang yang takut Allah Ta'ala, dia tak berani nak mengungkapkan ini. Sebab itu, dia katakan bahawa kalaulah ketika mana dia menyebutkan yang tak baik, ketika mana dia mengalunkan yang tak bagus, ketika itu Allah Ta'ala matikan dia. Bagaimana? Ini sebab itu dia jaga. Dia ingat sangat. Ini orang yang takut Allah Ta'ala, dia cukup berhati-hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah saya nak sebutkan bagaimana orang-orang yang berhati-hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kisah bagaimana seorang ulama, dia sebenarnya khalifah zaman pemerintahan Umayyah. Namanya ialah Khalifah Umar Abdul Aziz. Ketika mana satu hari anak Khalifah Umar Abdul Aziz dihina oleh kawan-kawan dia kerana pakaian anak Umar Abdul Aziz ini, walaupun anak khalifah, baju dia bertampal. Anak kita sekarang dah tak jumpa baju tampal, dah tak jumpa. Kalau dia tampal pun ragat. Itu dia. Dia tak tampal saja-saja kerana koyak. Dia balik, dia kata, bapa, saya malu dengan kawan-kawan saya. Dia kata baju saya koyak, baju saya tampal. Kata Umar Aziz, tak apalah anakku, nantilah kita beli. Lalu Umar Aziz fikir-fikir, kalau begitu baik aku memohon pinjam daripada treasurer ataupun daripada bendahari lah untuk dapatkan duit. Dia pun tulis surat. Tetapi yang pegang duit itu, katakan bendahari yang lebih kurang, balas balik surat Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia kata, wahai Khalifah, ayuhal Khalifah, wahai Khalifah. Kata dia, ingat tak Khalifah, bahawa Khalifah nak pinjam duit saya dan janji nak bayar gaji akan datang? Tahukah Khalifah bahawa waktu gaji akan datang, Khalifah masih hidup ataupun sudah tak ada lagi? Umar Abdul Aziz terima surat jawapan itu, peranjat habis. Umar pun tulis surat, cancelkan permohonan pinjam itu. Ini saya nak sebut orang yang berjaga-jaga dengan Allah SWT. Ini rupa dia. Di sidang penonton, itu gambaran orang yang takut dengan Allah SWT. Jauhlah nak melakukan maksiat pada Allah SWT. Jauhlah nak melengah-lengahkan ibadah. Jauhlah daripada dia nak melakukan perkara-perkara dosa. Takut ketika itu Allah Ta'ala matikan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kata Abu Al-Lais, tanda orang yang takut dengan Allah SWT ini, dia menjaga anggota badannya ataupun menjaga isi dalamnya. Abu Al-Lais menyebutkan tentang isi dalam, iaitu makanan itu. Menjaga makanan. Sebabnya bahawa makanan manusia ini nanti juga
akan merosakkan tubuh badannya sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulil lahmin nabata min haram pannaru aula bih. Daging kita yang ditumbuh, yang subur dengan makanan yang haram ini, maka api neraka lah yang akan membakar kita. Ini sebab itulah saya nak sebutkan bahawa orang yang takut dengan Allah Ta'ala, nak makan dia berhati-hati. Bukan sekadar nak makan tak baca bismillah itu, tapi yang dipikirkan banyak benda, banyak perkara. Inilah hebatnya orang takut Allah SWT. Jauhlah dia nak melakukan perkara-perkara mungkar. Sebab itu sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita manusia yang takut dengan Allah SWT, kita tak akan melakukan perkara-perkara yang membawakan pada pendapatan kita menjadi haram. Jauhlah kita nak berjudi. Jauhlah kalau kita nak beli tiket-tiket yang boleh merupakan judi. Jauhlah daripada perkara-perkara yang boleh membawakan hasil dapatan itu yang kita nak impak, yang kita nak beri, yang kita nak sumbang untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Kita takut persoalannya nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya pada kita. Baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara harta manusia itu, mimmalihi aina maktasabahu wa inna anfaqahu. Allah tanya harta kamu, bagaimana kamu dapatkan, bagaimana cara kamu mendapatkan, dan bagaimana kamu membelanjakan. Ini orang takut Allah Ta'ala, dia berhati-hati. Sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, kita nak fikirkan balik, kita nak renung balik pada diri kita ini. Kerana kita amat takut dengan Allah SWT. Takut dengan Allah SWT ni bukan sekadar takut yang untuk lari, tapi kita mengenangkan balasan Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak boleh lari pada balasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh lari daripada balasan Allah Taala. Balasan yang sangat dahsyat, balasan yang sangat teruk, balasan yang sangat menyakitkan manusia hingga manusia terasa azab sengsara yang tak terkata. Orang yang memahami ini dia jaga. Sebab itu Abu Alais kata, dia jaga makan dia. Jaga makan dia. Makan yang paling bahaya dalam kehidupan manusia. Sebab kalau kita lihat dari segi pertumbuhan fizikal manusia, makan ini sebenarnya ia membina dan memproses manusia menjadi perkembangan yang sama ada normal dalam bentuk Islam ataupun tidak. Perkembangan yang hasil pada makan inilah yang juga meletakkan minda manusia ini. Meletakkan minda manusia. Boleh dia berfikir bentuk Rabbani kah? Ketuhanan kah? Ataupun dia hanya memikirkan perkara yang tidak ada kaitan dengan ketuhanan, atau dia menolak ketuhanan itu. Jadi sidang penonton ini kita nak jaga makan supaya pengaliran darah menjadi baik, pemikiran jadi bagus dan takut dengan Allah SWT. InsyaAllah sidang penonton kita akan sambung lagi selepas ini, kali izin oleh Allah SWT.